betul-betul. Supaya kita ni tak ni lah, tak ketinggalan. Jangan kita bermalas-malaskan diri. Mentang-mentang lah online, kita malas-malaskan diri. Okey. Sebelum tu 7 orang ni boleh tak buka kamera dulu? Okey, tolong buka kamera. Okey. Hello, ada tak orang ni? Ama? Ya Ustaz. Buka kamera cepat. Ainul, Azfar, Suraya. Okey, insyaAllah kita tajuknya terakhir no. Kita tajuknya terakhir dalam pelajaran kita dalam bab akhlak tajuk terakhir bab akhlak. Okey, tak apa. Suraya kata tak boleh buka. Okey. Jadi dia kata adab bab akhlak pelajaran yang ke-10 iaitu adab Naumi. Adab Naumi muka surat 249. Jadi apa yang kita akan pelajari daripada bab ini, kita dah ada ni kita dah bincang dah sebelum ni sikit, tapi saya nak lengkapkan saja. Uzkur mafhum adabin naum, menyebutkan kefahaman tempat adab tidur. Zikru dalilun nakli ala adabin naumi, menyebutkan dalil nakli tentang adab tidur. Bayanu adabun naumi, menerangkan tentang adab tidur. Fidu is sunnah, daripada celahan sunnah. Zikru hikmatu adabin naumi, menyebutkan hikmah adab tidur. Mulazamatul wuduk qabla naumi, melazimi wuduk sebelum tidur. Jadi insya-Allah apa yang kita akan nak fahamkan, okey. Pertama sekali, poin yang pertama tu saya dah pernah tunjuk sebelum ni. Saya kata innan naumu min umuril lati yahtajuha jami'ul kainatil hayyatun. Sesungguhnya tidur min umuril lati, daripada urusan-urusan allati yang yahtajuha memerlukannya, jami'u sekalian, kainati makhluk, al-hayyati yang hidup. Okey. Apakah yang dimaksudkan dengan tidur? An-naumu, poin yang kedua. An-naumu, tidur. Huwa amaliyatun tansyitu, iaitu urusan ataupun pekerjaan ataupun amalan, tansyitu mencerdaskan, ad-dimaghi otak, wal amaliyatun dan kelakuan ataupun pekerjaan ataupun urusan al-hayawiyatun kehidupan, allati yang tahsilu hilalun naumi, terhasil di celahan tidur. Apabila kita tidur, apa yang berlaku, otak kita proses maklumat kita yang kita dapat sepanjang hari. Sebab tu penting tidur. Kan? Bila otak tu proses maklumat tu, dia akan ada simpan. Jadi kalau orang nak kalau tanya apakah kepentingan tidur? Kepentingan tidur ialah menyimpan memproses maklumat, seterusnya menyimpan ke dalam memori. Itu penting kita kena fahamkan perkara tersebut. Kita baca dulu. Wal kasiru min ashkhasi ya'taqidu anna an-nauma hiya amaliyatun khumuli liwadha'ifi jismi. Dan banyak orang berpegang, berpegang anna an-nauma, bahawasanya tidur, ia merupakan amaliyatun khumulu amaliyah khumulu liwadha'ifi jismi. Amalian yang melancarkan liwadha'ifi jismi, urusan ataupun tugasan-tugasan jisim. Walakin, tetapi at-tibbu wal ilmi, doktor dan ahli ilmu, hadisun yang baru, anna fi naumi, bahawasanya dalam pada tidur, tahaddasa amaliyatu, berlakunya perkara-perkara ataupun pekerjaan-pekerjaan, mu'taqidatun bin nisbati, yang berhubung kain dengan nisbah lil mukhin, mukh otak,
mukhin otak, wal jismi sama apa nama, dan jisim bisyakli amin secara umum. Itu sebab tu saya tak kata itu point. Banyak cerita kat situ. So nak ceritanya itu perbahasan sajalah kan. Poin yang pertama tadi daripada innan nauma sampai al-kainati al-hayyatun. Poin yang kedua wan naumu sampai khilalin naumi. Hilal ni naumi. Dapat tak poin tu? Dapat Ustaz. Okey itu 2 poin. Poin yang ketiga fahunaka iddatun adabu yang bagi alal muslimin ayuraiha. Ayuraiha sampai situ. Di sana ada beberapa iddatun, beberapa adabu, adab-adab yang bagi alal muslim, mesti wajib atau muslim ayuraiha, meraikannya. Lepas tu sambung terus. Hatta, sehingga. Jumpa tak hatta tu? Hujung sekali tu hujung sekali tu. Hatta, sehingga yastafida, mengambil faedah al muslimun minhu, muslimun ikut daripada tidur. Okey, sampai situ. Cukuplah. Okey. Dalil dia, kita tengok pula dalil dia. Apa dalil dia? Kata dia, qala Allah Ta'ala, wa huwal ladzi ja'ala lakumul laila libasan wan nauma subatan wa ja'ala an-nahara nusyura. Dan dialah Allah, wa huwa allazi, yang ja'ala lakum, menjadikan bagi kamu, lailan, akan malam, libasan, sebagai selimut, wan nauma, dan tidur, subata, sebagai rehat, wa ja'ala nahara nusyura, dan menjadikan waktu siang itu nusyura, waktu kamu bertebaran. Okey. Itu Al-Furqan ayat 47. Daripada hadis sebut, kata kan Nabi sallallahu alaihi wasallam, iza awa ila firashi, apabila seseorang bangun daripada katilnya, qala, maka hendaklah dikata, bismika, dengan nama engkau wahai Allah, amutu wa ahya, aku mati dan aku hidup. Wa idza qama, apabila dia bangun, qala, maka dia kata, alhamdulillahilladzi, maha suci bagi Allah, alladzi, yang ahyana, menghidupkan kita, menghidupkan kami, ba'da, selepas mana, ba'dama, selepas mana, amatana, mematikan kami, wa ilaihi nusyur, dan kepadanya Allah an-nusyur, kami kembali. Tempat kembali Itu dua dalil lah. So ambil lah situ poin pertama Al-Quran, dan poin kedua daripada As-Sunnah. Lepas tu adab tidur pula. Kita tengok adab tidur. Jadi dia kata adab tidur sini diletak kat sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 Yang pertama itfa'ul masabihun. Ini dalil, ada dalil yang khusus berkaitan dengan itfa'ul masabih, tutup lampu-lampu, wa iqlaqul babi, dan menutup pintu. Kena tutup pintu. Kan kalau zaman dulu tingkap tak tutup pasal panas. Tak boleh, kena tutup tingkap, kena tutup pintu. Kan jangan duk malam-malam buka. Ni maghrib pun tak tutup lagi tingkap, tak tutup lagi pintu. Tu tak ikut sunnah. Lepas tu yang kedua, qiraatul doa, membaca doa qabla naumi, sebelum tidur, bismikallahumma ahya wa amut. Yang ketiga, qiraatul ayatul kursi, membaca ayat kursi, wal ayataini, dan 2 ayat akhiriyataini, 2 ayat terakhir min suratul Baqarah. Macam mana? Lau anzalna hadzal qur'ana ala, ya ke? Saya dah lupa. Tengok dulu ya. Tak silap saya, lau anzalna. Okey, amanah betul ya? Okey. Amanah bermula daripada amanah rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, sampai kepada ayat yang bermula
La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. So sampai habis dah tu. Kan? Ayat tu amanah sampai habis. Siapa nak tahu apa kelebihan ayat ni? Ana Ustaz. Okay. Kelebihan dia ialah yang paling besar ialah kalau antum nak tahu dalam hadis sahih siapa yang mengamalkan dua ayat yang terakhir daripada amanah Rasul surah Al-Baqarah ni kan, sebelum tidur kan, sebelum tidur ni apa yang berlaku pada dia, Allah selamatkan dia daripada Allah janji Allah selamatkan dia daripada mati mengejut. Allah selamatkan dia daripada mati mengejut. Mati mengejut tu apa? Mati dalam tidur lah. Kan? Mati dalam tidur. Ramai sekarang ni orang mati dalam tidur kan. Jadi kenapa mati dalam tidur ni Nabi minta kita lindung pasal apa? Pasal mati mengejut ni confirm tak sempat nak nak bertaubat. Mati dalam tidur, mati mengejut lain, antara mati yang mengejut lain, mati tak sempat mengucap lah. Mati tak sempat mengucap lah, itu paling besar tu accident kan. Accident terus meninggal. Sebab tu kita kena amal kita tu kena betulkan setiap pagi. Masuk kelas dah niat belum? Kan? Siapa tak niat dulu. Okey, seterusnya. Qira'atul du'a ba'dal istaiqaz. Baca doa sebelum bangun min naumi. Ba'da naumi, ba'da istaiqaz min naumi. Selepas bangun terjaga daripada tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepas tu istihbabul wuduk qabla naumi. Hukumnya sunat. Siapa yang berwuduk ketika sebelum tidur, apa yang berlaku, malaikat akan doakan dia. Selagi mana wuduk dia tu tak batal, selagi itulah malaikat akan, pertama malaikat doakan dia, kedua malaikat akan minta ampun untuk dia sepanjang tidur lah. Lepas tu bila dah tertidur, tidur mati tu terbatal kita punya wuduk. Tak apalah. Kurang-kurangnya selagi mana ada wuduk, selagi itulah kita akan dalam doa dan doa para malaikat. Seterusnya, karahiyatun naumi ala batni. Makruh tidur atas perut. Itu menelengkup kan. Tak boleh tidur menelengkup. Pasal apa? Memang paling tak eloknya pada orang lelaki lah. Paling tak eloknya pada orang lelaki. Orang perempuan pun tak elok juga. Tapi besarnya pada orang lelaki. Itu utamanya. An-naumu ala janbi. Tidur atas rusuk. Al-aimani, kanan. Wa wada'a yadi, dan meletak tangan kanan tahta khaddi, di bawah khaddi, pipi. Al-aiman, macam orang ni lah. Menghadap ke belah kanan tu penting. Ya, apa-apa hal kanan tu penting. Yang seterusnya, yang terakhir, yang ke-8 disebut nafdul firash. Memukul-mukul katil. Ambil kain atau ambil selimut tu, bismillahirrahmanirrahim, pap. Bismillahirrahmanirrahim, pap. Bismillahirrahmanirrahim, pap. Kenapa kena buat macam tu? Ni. Siapa tahu kenapa kena buat macam tu? Hello? Siapa tahu? Siapa tahu kenapa kena buat macam tu? Kenapa? Amma tahu tak kenapa? Sebab ada syaitan tumpang. Apa dia? Kumbang? Syaitan? Sebab ada syaitan tumpang. Okey, terima kasih Amal atas percubaan. Dia sebenarnya bukan syaitan tumpang. Dia sebenarnya kita takut atas katil kita tu ada jin yang tumpang. Bukan syaitan, jin. Syaitan tu ada kat mana-mana, jin tu jin ni ni lah, dia jahat lah. Syaitan tu dia tak kacau kita sangat, dia kacau akidah kita. Dia kacau akidah dengan amal kita. Ada pun jin ni dia kacau benda lain. Siapa nak dengar cerita? Dia cerita zaman Nabi ni, siapa nak dengar cerita? Nak. Okey.
Ya. Ni cerita zaman Nabi SAW. Satu hari ada seorang sahabat ni dia baru kahwin tau. Dia baru kahwin. Jadi siangnya keluar apa semua, balik malam lah dekat maghrib kan. Nak cerita ni dia balik maghrib. Tiba-tiba kan, dalam keadaan baru kahwin ni, saya bayangkan rumah dia jauh daripada orang. Bayangkan isteri dia dah ada depan pintu. Depan pintu dalam keadaan pakai baju tidur. Bayangkan. Muka takut je. Tahu tak kenapa dia takut? Hello, ada orang tak ni? Jin. Sebab nampak jin. Sebab apa? Nampak. Nampak apa? Nampak apa? Sebab dia nampak atas katil jin. Okey sebab dia ada seekor ular duduk sedang berlengkar atas dia punya katil. Ada seekor ular sedang berlengkar atas dia punya katil. Sahabat ni dia jumpa isteri dia, tanya pasal apa, dia kata ada ular atas katil dia. Sahabat ni power. Dia terkuat ambil panah, ambil busur. Lepas tu bila sahabat tu tengok je dekat atas katil tu ada ni, ular tu terus naik macam ni. Lepas tu sahabat tu terus panah. Dia panah aja ular tu terus melekat dekat dinding. Cup macam tu lah. Cup melekat dekat dinding. Lepas tu apa yang berlaku? Yang berlakunya ialah dia ingat dah mati lah. Bila dia nak cabut je anak panah tu, ular tadi tu pergi libas dia daripada belakang. Pop, mampus. Ular tadi tu libas dia daripada belakang. Lalu meninggallah sahabat Nabi seorang ini. Lalu perkara ini diceritakan kepada Nabi SAW. Lalu Nabi cakap, Nabi cerita, kalau kamu apabila kamu tengok ular benda-benda berbisa masuk dalam rumah, jangan terus bunuh. Nabi kata suruh buat apa? Dakwah dia suruh keluar sendiri dulu. Kalau dia tak nak keluar, baru ancam untuk bunuh. Jadi itu yang Nabi ajar. Rupa-rupanya yang sahabat tadi tu pergi panah, rupa-rupanya adalah jin. Yang sahabat tu panah rupanya adalah jin. Itu yang jin yang menjelma tu. Itu adalah jin yang menjelma. Ada penisbah kita sekarang ni, kita tak tahu siapa yang jin ni ada kat mana sebenarnya dalam rumah kita, kita tak tahu, betul tak? Tak nampak pun. Tapi dia ada tak? Ada. Dia ada. Kita kena beriman jin ni ada. Soalannya dia tu ada kat mana kita tak tahu. Pasal Allah dah hijab benda tu daripada pandangan kita. Kalau kita ni dapat tengok jin semana, rasanya tak keluar rumah kita, tak berani nak pergi tandas pun. Okey tu sikitlah. Jadi tujuan memukul katil ini adalah untuk menghalau jin yang jika dia duduk atas katil kita. Jika jin tu duduk atas katil kita. Allahu a'lam. Dia kata nafdul firash, memukul akan firash katil salasun marrat, 3 kali. Qablal idtijaj, sebelum berbaring, alaihi, atasnya, wa tasmiyatu billah, dan ucaplah bismillahirrahmanirrahim. 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 Itulah saya nak ajar. Mulalah, dah boleh mulalah tu, dah belajar tu, dah boleh mula. Ya. Dah boleh mulakan malam satgi, boleh mula. Hikmatu ada bin naumi. Hikmah Nabi ajar adab tidur. Idraku mar'u naumul qayyimu. Mengetahui akan seseorang an-naumu, tidur itu, al-qayyimu, untuk dia berjaga ataupun untuk dia bersedia. Dah kena letak mindset, aku dah nak tidur ni, okey buat dulu.
Letak mindset. Kalau kita letak mindset, kita susah nak tidur. Ada orang jenis macam tu, dia susah nak tidur. Jadi kalau dia tak letak mindset, apa yang berlaku tu yang bangun subuh ni lewat. Kan tidur tu sebelum kita tidur, aku tidur ni niat aku tidur ni supaya Allah kuatkan aku untuk aku bangun awal sebelum subuh untuk aku qiyamul lail. Niatlah. Elok-elok insya-Allah dah dapat. Mulazamatul azkaru qablahu. Melazimi zikir-zikir qablahu sebelum tidur. Wasyanatu minasyaitan dan bermelihara daripada syaitan. Antaranya ayat kursi. Siapa nak saya ajar satu pelindung yang paling kuat yang saya pernah belajar dulu. Siapa nak? Nah. Nah. Okey. Okey. Tengok tengok semua orang kena tengok ni. Kalau nak tengok buka video. Kalau nak tengok buka video. Okey, saya tunjuk Baik, siap baik Nanti tak nampak. Okey. Nampak Nampak saya? Antum kalau antum tengok siapa ada Al-Quran boleh buka Al-Quran. Yang nampaknya Ammar je buka kamera. Yang lain tak nampak pun buka kamera. Okey. Siapa ada Al-Quran buka Al-Quran, cari surah ayat kursi. Ayat surah Al-Baqarah ayat apa? Juzuk ketiga rasa saya 81. Buka Antum kira dekat situ. Muka surat 81. Ya mati sebelum dia kasrah. Mati sebelum dia dhammah. Pematian dinamakan juga Yaufiah ni. Ya. Tidak disebut karena muka surat berapa? Ayat 81 ke muka surat 81? Selesai. Ayat kursi. Ayat kursi surah berapa? Ni muka surat berapa? 5 tu di sini dah boleh buat. Siapa jumpa? Hello. 42 kot. Muka surat 42. Ya betul. Okey. Boleh muka surat buka muka surat 42 ayat 255. 255. Okey, Aina nak ajar antum. Antum tengok dekat dalam surah ni antum tengok ada berapa tempat berhenti. Cuba antum kira. Ada berapa tempat berhenti dia dekat ayat tu? Ada berapa tempat berhenti? 8. Termasuknya terakhir tu 9 lah kan? Termasuknya terakhir tu 9 lah kan? Tengok kita tengok. Allahu la ilaha illa wal hayyul qayyum. 1. La ta'khuzu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi idznih. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Ada berapa? 9. Okey. Macam mana nak guna ni namanya? Ni kalau kalau kita tak nak buat bahasanya nak buat perisai. Perisai untuk diri kita. Ni terutama orang perempuan lah ni kan. Orang perempuan kan. Perisai dia macam mana? Macam ni Okey, ambil tangan kanan, ambil tangan kiri. Ni tangan kiri. Cuba letak ambil tangan kiri, tunjuk tangan kiri. Amal je nampak, yang lain tak nampak. Okey. Tangan kiri letak dekat ubun. Letak ke ubun. Okey. Ni tempat berhenti pertama. Ni tempat berhenti yang pertama. Tempat berhenti yang kedua dekat mana? Dekat sini. Nampak tak? Dekat bahu. Tempat berhenti yang ketiga dekat ujung jari kanan. Cuba ujung kanan. Bacalah sambil terbacalah contoh. Saya buat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum.
La ta'khudhu sinatun wala naum. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Yang keempat kat mana? Yang keempat kat lutut. Yang keempat letak sentuh kat lutut. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Lepas tu yang kelima kat mana? Letak dekat pegang kaki. Ya'lamu ma baina kaki kanan. Tadi lutut kanan, ni kaki kanan. Okey. Kan? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Lepas tu pegang pula kaki kiri. Kan? Lepas tu lutut kanan lutut kiri, lepas tu baru tutup dengan mana? Tutup dengan tapak tangan. Dan tarik mesti kat sini. Dekat bahu. So complete lah 9 tadi tu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Cukup lah. Nampak tak? Nampak tak? Mas Sarah nampak tak? Nampak. Syarah nampak tak Syarah? Nampak. Yang tu antum itu namanya kalau masa saya mengaji dulu pagar lah. Buat pagar untuk diri sendiri. Buat pagar untuk diri sendiri. Itu boleh amal-amal bila-bila. Dengan syarat tak ni lah. Kalau orang perempuan tu tak haid lah. Kalau orang perempuan haid tak boleh juga. Paling baik orang perempuan ni kalau dia kalau orang perempuan haid dia nak pasang pagar kan. Contoh dia nak pagar untuk diri dia. Pagarnya paling baik ialah dia pergi jumpa kawan dia yang ambil air semayang, dia boleh semayang kan. Yang betul-betul lepas ambil semayang tu kan banyak air basah dia lagi kan. Minta dekat dia, minta sikit kat dia, kata dia, minta tolong buat pagar untuk aku, kata kawan tu, minta tolong buat pagar aku. Macam mana? Hang baca bismillah, lepas tu baki-baki air semayang hang tu letak dekat muka, dekat kat tangan-tangan, sapu kat baju-baju sikit. Yang tu. Minta kat kawan kita. Faham tak orang perempuan? Itu minta tolong dekat kawan kita. Sebab tu air semayang ni jangan main-main. Masa saya ngaji dulu air semayang ni penting. Kan? Dulu saya ingatlah dulu kan, benda air semayang ni pun kalau air semayang kita tu betul, kita buat betul-betul ikhlas kerana Allah Ta'ala, cukup dengan air semayang, kena air semayang pun dah lari. Sebenarnya lah. Sebenarnya. Allahu a'lam. Okey, cukup. Jadi saya teruskan kepada penama ni. Seterusnya, al-hifadhu ala sihati badan. Menjaga daripada kesihatan badan, minal amrad, daripada penyakit. Mana taknya selalu bersihkan 5 kali sehari. Takkan tak bersih lagi. Ayakuna du'a'u indan naumi, bahawasanya berdoa ketika tidur, khataman a'mal, untuk menutup amalan kita. Itu nyata akhir lah, amalan kita nyata akhir lah doa. Doa'u silahul mu'min. Doa itu adalah silahul mu'min, senjata orang mukmin. Bila kita berdoa pada Allah Ta'ala, jadilah dia ibadah. Dan yang terakhir, al-wudu' qabla naumi sababun fi du'a'il malaikah. Ni saya cerita tadi. Sebab pada doa malaikat bisalamati liqara'ihi, bagi yang membaca. Okey, cukup sampai situ, habis. Alhamdulillah. Maka selesailah kelas kita pada pagi ini. Moga-moga Allah pemudahkan apa yang kita pelajari dan beri kita taufik dan hidayah